Oke. Nama saudara, saya Chin Jinwon daripada Group 7. Hari ini kami akan present tentang usaha kerajaan, NGO, masyarakat dalam mencapai wawasan kemakmuran bersama. Group member kami terdapat Seng-Leong, Chin Jinwon, Tang Kai-Zheng, Wong Yi-Yuan, Karina Kim, Kishinik, Lo Jae-Heng, Tarani, Wong Yun-Bin, dan Goh Pui Kian. Perdana Menteri telah mengatakan bahawa Malaysia memerlukan wawasan baharu untuk melakarkan hala tuju pembangunan ekonomi bagi mencapai tumbuhan ekonomi yang pesat dan mampan, pengganggihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif kepada semua rakyat serta membina sebuah negara bangsa yang aman dan makmur dan bersatu padu. Visi ini adalah kesinambungan daripada wawasan 2020 yang didokongkan oleh UIB Tun Dr. Mahathir. Perdana Menteri Malaysia 3 dekad lalu untuk mendorong pencapaian ekonomi negara, meningkatkan taraf hidup rakyat dan mengukuhkan perpaduan, which is getting the Malaysia from developing country to developed country. Prasyarat utama untuk kejayaan wawasan kemakmuran bersama ialah ekosistem, ekonomik, politik dan sosial untuk menyokong pertumbuhan ekonomi yang pesat dan mampan. Ini termasuk pelaksanaan dasar dan inisiatif untuk menggalakkan pelabuhan dan perdagangan dalam sektor pertumbuhan tinggi bagi menjaga pendapatan rakyat dan kerajaan. Tadbir urus yang baik berasaskan integriti serta keharmonian sosial bagi menggalakkan keamanan dan kestabilan. Faktor-faktor ini akan mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk memacau pertumbuhan ekonomi negara yang berterusan supaya kekayaan dan kemakmuran akan diagihkan secara adil dan saksama kepada semua rakyat. Pelbagai program dan inisiatif untuk dilaksanakan bagi meningkatkan pendapat isi rumah B40 yang amat memerlukan bantuan dan sokongan kerajaan. Melalui wawasan ini, rakyat akan menikmati taraf hidup yang baik. Saya percaya apabila kemakmuran negara dikongsi dengan semua rakyat, perpaduan akan dapat dicapai. Tiada bahagian rakyat harus ketinggalan atau terpinggir daripada usus perdana. I will pass to the next speaker. Masih Malaysia ialah sebuah NGO dengan visi menjadi cemerlang dalam pencapaian bantuan perubatan dan kemanusiaan kepada semua. Maklumatnya adalah untuk memastikan perkhidmatan yang bertanggungjawab dan berkualiti selaras dengan piawaian dan peraturan antarabangsa organisasi antarabangsa yang menjadi pendatangannya. Organisasi ini menyediakan aktiviti pembangunan berkaitan kesihatan dan pengurangan risiko yang bergantung kepada perubatan, mampan untuk komuniti yang terdedah dalam kedua-dua situasi, bukan krisis dan krisis. Selain menyediakan bantuan perubatan, Mercy Malaysia juga menyediakan sokongan mental dan sosial kepada komuniti yang terjejas, serta program air, sanitasi dan kebersihan dalam skop operasi bantuannya. Akhir sekali tetapi tidak kurang pentingnya, organisasi melaksanakan program pengurangan risiko bencana untuk melindungi komuniti daripada bahaya dan meminimumkan kelemahan mereka terhadap risiko bencana. Thank you. Saya akan explain tentang 3 objektif wawasan kemakmuran bersama 2030. Okay. Perdana Menteri Dr. Tun Mahathir Mohamad mengadakan sesi taklimat dengan Peradaban Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) dan Gabungan Global untuk Logistik Cekap GCEL untuk membincangkan bagaimana platform ekonomi digital boleh membantu mencapai objektif wawasan kemakmuran bersama Malaysia 2030. MTDC ialah anak syarikat milik Penuh Khazanah Nasional, Dana Kekayaan Negara Malaysia dan telah menjadi pemain utama dalam pengkomersialan dan pengurusan pembiayaan kerajaan sejak rancangan Malaysia ke-7. MTDC diwakili oleh pengerusi Tan Sri Abdul Rahman Mahmat, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia 2006 to 2010 dan Ketua Pegawai Eksekutif Dato' Nur Rahim Yunus. GCEL diwakili oleh pengerusi Kapten Samuel Salong dan Timbalan Setiausaha Agung Gregory Bird. Wawasan kemakmuran bersama Malaysia 2030 merangkumi 15 aktiviti pertumbuhan ekonomi utama KEGA ke arah meningkatkan pendapatan golongan miskin dari segi ekonomi dalam masyarakat Malaysia. GCEL telah membangun program pendigitalan Malaysia berpakaian DEP yang menyokong 7 daripada 15
KEGA yang diberi mandat untuk menerjemahkan wawasan Malaysia kepada penyampaian yang boleh diukur. DEP menyampaikan beribu-ribu aplikasi percuma merentas dimensi e-dagang, e-kewangan, e-insurance, dan e-logistiknya yang akan mendigitalkan rantaian nilai B2B global. Saya akan pass kepada next speaker. Elom Empowerment ialah NGO Malaysia yang ditubuhkan dengan misi untuk memperkasakan pelayaran untuk berdiri sendiri dan visi untuk mendidik, memperkasa dan menyediakan kemampuan ekonomi melalui program pendidikan dan vokasional yang diarahkan khas. Menurut Elom Empowerment terdapat kira-kira 200,000 pelayaran Rohingya kini menetap di Malaysia. Bagi memenuhi keperluan mereka, organisasi telah membina pusat komuniti Elom dengan maklumat untuk menyediakan kemahiran hidup kepada pelayaran melalui berbagai program pemerkasaan. Maklumat utama organisasi adalah untuk menyediakan pelayaran dengan cara untuk mencapai potensi penuh mereka dan menjadi ahli masyarakat yang aktif. Masyarakat suka. Persatuan suka ditubuhkan untuk memelihara dan melindungi kepentingan terbaik kanak-kanak dan memastikan kelangsungan hidup, penyertaan dan kebanggaan mereka. NGO itu menyediakan program pembangunan komuniti untuk kanak-kanak dan keluarga mereka dan menjalankan program latihan untuk kanak-kanak dan semua orang dalam berbagai cara menghadapi kanak-kanak. Persatuan suka berusaha untuk memastikan semua kanak-kanak, terutamanya yang ditemui dalam krisis seperti pemendangan dan penahanan, mendapat layanan dan ideal dan saksama, serta mendapat akses kepada penjagaan yang sewajarnya. Ia sentiasa mencari mekanisme untuk meningkatkan akses kepada program pendidikan dan pembangunan kanak-kanak di pinggir dan mengelakkan projek yang dimulakan sendiri di kalangan kanak-kanak dan orang muda. Next presentation. Saya akan bincangkan tentang pendekatan berasaskan hasil visi kemakmuran bersama. Wawasan kemakmuran bersama menekankan pendekatan berorientasikan hasil dalam menggubah dasar dan strateginya. Penekanan ini selaras dengan usaha kerajaan untuk mengutamakan kerajaan negara melalui pengurusan sampel yang lebih berkesan dan pelabuhan berkualiti. Malaysia perlu mengutamakan semua penunjuk yang digunakan untuk mengukur hasil pembangunan sosio-ekonomi. Mengutamakan penunjuk ini adalah penting kerana pengukuran sebelum lebih tertumpu pada penyampaian inisiatif, program dan aktiviti dengan penekanan pada penyertaan dan jangkauan. Penunjuk sebelumnya memfokuskan pada output dalam dan bukan hasil. Penunjuk hasil utama berkaitan dengan peningkatan pendapatan, penciptaan pekerjaan yang berpendapatan tinggi, pengurangan jurang pembangunan antara wilayah, dan peningkatan dalam taraf hidup dan kesejahteraan penduduk. Secara umumnya, wawasan kemakmuran bersama merangkumi semua aspek penciptaan fizikal, ekonomi dan sistem pentadbiran, serta aspek sosial seperti alam sekitar, nilai sosial dan pendidikan. Okey, pass. Konklusinya, kemakmuran bersama bukanlah istilah baru dan telah digunakan di banyak platform untuk berbagai tujuan.
Bank Dunia menekankan agenda ini dan mentarifkan istilah dikongsi kemakmuran sebagai dua elemen utama pertumbuhan ekonomi dan ia akan berusaha untuk menggalakkan pertumbuhan pendapatan bagi 40% terbawah untuk sesebuah negara. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang mampan, orang miskin tidak mungkin meningkatkan taraf hidup mereka. Tapi pertumbuhan sahaja tidak mencukupi. Meningkatkan kemakmuran bersama memerlukan pertumbuhan termasuk golongan yang kurang berkemampuan. Strategi untuk pertumbuhan mampan mesti memastikan satu bentuk perindustrian yang menyediakan peluang untuk semua dan mengagikan keuntungan pendapatan dan keuntungan bukan pendapatan secara meluas ke seluruh masyarakat. Ketiga, upayaan negara untuk menyepadukan sepenuhnya penyelesaian kepada isu sosial ke dalam dasar perindustrian dan ekonomi yang disasarkan menjejaskan potensi pembangunan industri dan dengan itu meningkatkan ketidaksamaan pendapatan. Sekian, terima kasih.